Tapi hadirin sekalian, dimainkan isu Cina telah kuasai Malaysia. Padahal yang curi duit tabung haji, yang curi duit MARA, yang curi duit Pelda siapa? Melayu! Woi, Melayu! Kita tahu nak selamatkan tabung haji. Nak selamatkan tabung haji. Kementerian Keuangan, siapa dia menterinya? Lim Guan Eng, Cina. Dialah mengungkapkan pandangan supaya 1 tahun sekurang-kurang 1.7 bilion disuntik ke tabung haji untuk menyelamatkan tabung haji. Kita berbincang. Dan Tun Mahathir panggil menteri-menteri Melayu. Kami ini dipanggil. Ada lagi. Di antaranya dibincang Perdana Menteri dengan kami, menteri-menteri Melayu, bagaimana nak jaga supaya orang Melayu berada dalam bandar, tidak menjual tanah-tanah mereka, dan bagaimana nak menyelamatkan tanah orang Melayu di Kampung Baru, Kuala Lumpur. DAP tahu tak menteri-menteri Melayu berbincang dengan Perdana Menteri? Mereka tahu. Mereka tahu. Tetapi mereka tak marah kerana perbincangan itu bukan nak rampung, tapi mencari jalan bagaimana nak menyelamatkan orang Melayu supaya jangan tinggal bandar. Mereka terus berada dalam bandar bersama dengan kaum lain. Ini kami bincang sama-sama Menteri Melayu yang diketuai oleh Tun Mahathir Mohamad. Artinya program membela Melayu, membela orang yang tertindas, yang terkebelakang ini kita bincang. Dan DAP boleh bincang secara terbuka. Tapi hadirin sekalian, dimainkan isu Cina telah kuasai Malaysia. Padahal yang curi duit tabung haji, yang curi duit MARA, yang curi duit Pelda siapa? Melayu! Woi, Melayu! Woi, Melayu! Tapi datang istilah, tak apa, asalkan mereka Melayu dan Islam, kita kena sokong mereka. Daripada kita berkawan dengan babi, lebih baik kita berkawan dengan binatang. Lebih baik kita berkawan dengan lembu. Ini ulama yang tukar istilah setiap hari. Dia ibarat kau orang babi, binatang, kucing, dia jangan sebut ikan, buku, semua binatang. Oh, kita dapat kerajaan anugerah Allah. Kita boleh masuk mana-mana pintu yang kita mahu. Oh. Rupanya ada pintu belakang boleh ya. Jadi saya nak sebut di sini, naratif perkauman ini berjaya memerangkap rakyat buat sementara. Sebab itulah Tun Mahathir berkali-kali dia sebut, kita boleh terima orang UMNO individu masuk mana-mana parti dalam Pakatan Harapan. Selalunya mereka pilih Parti Bersatu. Tak apalah. Tapi kita tak boleh terima in blok, kerana dalam blok itu ramai perompak. Ini pendirian Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi Mahyudin kata saya nak ambil ke semua. Saya tak kira lah, asalkan saya dapat jadi Perdana Menteri. Hadirin sekalian, bila kita terima dasar demokrasi, kita kena terima kalah atau menang. Melakukan kebaikan, tanggungjawab kita. Tadi, Azli Zahari terangkan hak rumah, hak nelayan, hak orang gila jumpa dia. Hei, belum tentu kamu buat baik boleh menang dalam pilihan raya. Umar Abdul Aziz, hadirin sekalian, dialah yang memulakan
pemerintah Khalifah Muhammad Aziz memulakan soal separation of power. Bagaimana harta negara dan harta pribadi dipisahkan, sehingga dia nak tulis surat kepada gubernur-gubernur, kepada kerajaan, dia pakai pelita kerajaan. Nak tulis surat pada kaum keluarga, dia guna pelita pribadi. Begitulah dia memisahkan harta awam dan harta rakyat, tapi dia hanya memerintah 3 tahun. Dia dibunuh kemudiannya kerana keadilan dia. Sebab orang yang jahat kata, kalau kamu terus memerintah begini, esok kami ambil alih, kami tak boleh curi macam kami curi dulu. Betul ke tak? Jadi sekarang kita buat baik, berkhidmat pada rakyat. Kita ingat bagi orang Islam ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dia boleh undi atau tidak undi. Manusia dia boleh sokong atau tidak sokong, tapi melakukan kebaikan tanggungjawab kita yang diberi amanah oleh rakyat. Sebab itulah pegangan itu penting. Kalaulah bekas Ketua Menteri Melaka, besoklah bekas Ketiga Petang. Cara dia cerita tadi ni, tak sepatut dia ditolak oleh wakil rakyat yang lain. Tapi wakil rakyat yang lain fikir, kalau orang macam ni terus memerintah, peluang kami nak curi payah. Maka mereka main peranan, gulingkan orang yang baik ni. Sebab itulah saya kata kita lakukan kebaikan, memang kita mengharapkan rakyat akan mengundi kita. Tapi kalau rakyat tidak mengundi kita, kita lakukan kebaikan, bermakna kita sudah lepas tanggungjawab kepada rakyat dan kepada Yang Maha Pencipta. Ini yang paling penting dalam falsafah perjuangan. Dan saya yakin, apabila kita lakukan kebaikan, tidak rasuah, pastilah rakyat ada fikiran dan akan menilai kita. Sebab rakyat sekarang rakyat yang berfikir. Kita memerintah 22 bulan, banyak orang hentam kita termasuk kawan-kawan. Kita jadi tak popular, dihentam, dikritik. Tapi bila kita dijatuhkan secara jahat ini, pengkritik itu kembali dan menyokong kita sekarang habis-habisan. Kerana mereka kata kami kritik kamu. Kami tidak suka kesilapan kami lakukan. Tapi kalau kerajaan kamu dirompak secara zalim, kami tak reda. Ini di kalangan rakyat sekarang termasuk ahli-ahli UMNO. Saya jumpa orang UMNO, pemuda-pemuda UMNO di hotel lah mereka ni. Dia kata kami nak jatuhkan kerajaan PH, pilihan raya akan datang. Tapi dengan rompak di tengah jalan begini, kami pun tak seronok. Sekarang yang nama apa, Rafiq tu, bolehkah pilih kopi berjalan gitu sekarang? Orang kata, woi, kami undi yang lain, kamu duduk yang lain sekarang. Woi. Tapi kita boleh berjalan, pergi market, pergi mana, orang bersalam. Sebab kita ada maruah, kita ada dignity, kita ada prinsip dalam perjuangan ini. Hadirin sekalian, saya sebut tadi hal demokrasi. Saya bertanding pilihan raya sejak daripada tahun 82. Tanding kalah. 86. Saya bertanding lawan waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia UMNO. Saya pas waktu itu. Saya kena buang daerah ISA di Kuala Pilah. Kalah. Tahun 90 bertanding Kelantan menang. Federal tak dapat. Tahun 95 menang. Federal tak dapat lagi. Tahun 99 kita kata boleh ambil alih Malaysia dah. Ceramah kita puluh ribu di Kedah. Di Kelantan ribu. Datang pilihan raya kalah lagi. Sabar. Wak sabar. Tahun 2004 naik Polah Badawi Islam Hadari. Kita kalah teruk. Keadilan tinggal 1 kerusi. 2008 dengan gabungan Pakatan Rakyat kita dah mula menang 5 buah negeri. 2013 kita bertahan. 2018 datang Parti Bersatu dengan orang tua veteran itu bersama kita Tun Mahathir Mohamad. Kita ambil alih Malaysia. Kita boleh bersabar 60 tahun untuk dapat kuasa. Kamu hilang kuasa baru 2 tahun dah tak sabar. Tak hormat demokrasi. Kamu dah
dah menang di Cameron Highland, dah menang di Tanjung Piai, dah menang di Kimanis. Kenapa tak tunggu pilihan raya 2023? Kalau kamu menang, ambil alih Malaysia. Kita bersedia jadi pembangkang semula. Tapi kamu tak sabar. Kononnya Cina perintah Malaysia. DAP dijadikan punching bag. DAP bersalah. Apa salah DAP? Karena dia menang banyak kerusi. Itu ya salah dia. Lain kali ku menang 2 sudah. DAP bertanding Parlimen menang 42. Itu yang dia marah. Cuba DAP menang 8 kerusi Parlimen. Tak marah. DAP baik. Sebab bila-bila pun jadi pembangkang. Hadirin sekalian. Tak kira DAP, tak kira amanah, tak kira keadilan, tak kira mana yang bersama Pakatan Harapan, kita mau menang besar dalam pilihan. Sama ada pilihan raya ini terdekat ataupun 3 tahun lagi. Sekarang kabinet ni kita tak tahu nak jadi apa. Kita dengar macam-macam cerita tu hak mereka lah. Letaklah menteri manapun, lebay apapun, kerajaan ini tetap kerajaan rompak daripada rakyat. Tuan-tuan main serban 4 lapis lah jumpa aku. No! Kami yang menang. We are the winner, not you. Kamu pencuri di tengah jalan. Tuan salah letak serban 18 lapis. Assalamualaikum tambah dengan jawi-jawinya lagi. No, no, no. Backdoor government adalah backdoor government. Kita akan menjelajah dan kita yakin rakyat bersama dengan mandat yang diberikan pada 2018 yang lalu. We are together. Jangan bimbang. Sebarang masalah kita boleh bincang. Dengan China kah, dengan India kah, dengan NGO kah, kita rakyat Malaysia. Kita boleh bincang mencari penyelesaian yang terbaik. Orang Cina tahu kedudukan Bumiputera. Orang India tahu bagaimana kemiskinan di kalangan kaum mereka masih banyak lagi di luar bandar. Orang Melayu yang kaya raya tahu kedudukan mereka. Mereka kaya karena keamanan negara ini. Orang Melayu tahu sebuah penghargaan perlu diberi kepada Angkatan dan veteran. Inilah 22 bulan menjadi Menteri Pertahanan. Veteran tentera yang hadir pada malam ini, Bahamat nak ucap apa lagi dah. Tak adalah duduk lagi dalam kementerian itu. Walaupun 22 bulan cuba mencari jalan siasat ke mana wang peruntukan yang banyak pergi. Kapal terbang bayar dah 12 juta. Sebiji pun tak sampai lagi. Hishamuddin, mana kapal terbang tu, helikopter tu? 6 kapal LCS buat di Lumut. Sepatutnya yang pertama siap bulan April 2019. Dijangka akan siap yang pertama 2023. 9 bilion perbelanjaan. 6 bilion telah dibayar. Kapal entah ke mana, duit entah ke mana. Ini Tan Sri Amrin buang menyiasat di bawah jawatan kuasa khas. Bagaimana nak selesaikan perkara ini? Bahamat dengan pegawai-pegawai di kementerian bersama pasukan tentera telah ada jalan penyelesaian untuk selamatkan keadaan ini, selamatkan wang rakyat, selamatkan Kementerian Pertahanan. Tetapi dalam kisah kita dah jumpa jalan penyelesaian, rompakan berlaku, bertukarlah kerajaan. Inilah hadirin sekalian. Saya bukan sedih hilang jawatan itu. Sedih yang wang rakyat yang kita cuba selamatkan, tak tahu apa nak jadi selepas ini. Yang Tun Mahathir kata, perompak ini akan kembali berkuasa. Yang datang daripada jauh, jangan bimbang. Saya bagi duit poket sekejap lagi. Sebab saya nak bagi seorang 2 juta. Sebab bekas Menteri Wilayah yang dibicarakan sekarang, bagi dia 2 juta tu hanya duit poket. Oh, banyak duitnya. Oh, 2 juta duit poket.
Jadi yang belakang ni saya ambil ya, beratur di belakang 2 juta saya bagi seorang. Kalau tak ada 2 juta, 2 juta rupiah. 2 juta rupiah pun saya tak mampu. 2 juta rupiah, RM600. Tak mau, banyak dengan tu. Rupiah pun tak boleh. Tak itulah. Kita terus bersama bersatu, kita selamatkan yang penting demokrasi. Jangan anak-anak muda sampai tak percaya kepada demokrasi. Kalau anak muda tak percaya lagi kepada demokrasi dan sistemnya, kita bimbang jadi seperti di negara-negara Arab. Nak dapat kuasa berbunuh sesama sendiri. Orang Islam bunuh orang Islam menyebabkan kematian sudah lebih 1,4 juta di Timur Tengah. Saya tidak memihak pada puak mana-mana, tapi orang Islam membunuh orang Islam sudah 1,4 juta. Di antaranya di negara mereka ini demokrasi tidak dipraktikkan. Kita kalah mana pilihan raya kita terima sebab rakyat yang memilih. Sekarang rakyat memilih, yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Mesti kita hentikan peristiwa ini dan kita mau demokrasi dipulihkan sepenuhnya di Malaysia untuk keamanan, perkembangan ekonomi dan segala-galanya keharmonian rakyat perlu terus dipelihara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.